Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, pengacara anda pada hari ini, Farah Khairunisa, dalam rancangan Wanita Masa Hadapan. Baiklah, menerusi segmen tradisi Melayu pada hari ini, mari bersama kami menyingkap seni ukiran kayu yang makin lama hanyut di telan zaman. Pada pandangan saya tak tahu sangat pasal ukiran kayu ni. Tapi apa yang saya tahu, pasal ukiran kayu ni makin tenggelam ditinggal zaman lah. Okay, pada pendapat saya, seni ukiran kayu ni dibuat menggunakan satu alatan iaitu pahat. Dan daripada itu saya tahu seni ukiran kayu ni agak ketinggalan pada zaman sekarang, sebab bila kita tengok perabot-perabot zaman sekarang tak sama macam dulu. Kalau kita tengok dulu, perabot-perabot macam kerusi, meja dan sebagainya tu ada dia punya ukiran tersendiri. Tapi bila zaman sekarang lebih mementingkan tentang konsep minimalis. Jadi sesebuah perabot tu tiada langsung ukiran, hanyalah rekaan petak semata-mata. Untuk pengetahuan saya tentang ukiran kayu, saya tak banyak sangat tahu pasal ukiran kayu macam mana. Tapi apa yang saya tahu, ukiran kayu ni dia merupakan warisan turun-temurun dalam masyarakat Melayu. Dan dia banyak dijumpai pada zaman dahulu. Ukiran kayu macam perabot, kerusi, meja dan sebagainya. Demikianlah reaksi serta tahap pengetahuan tiga remaja tersebut mengenai seni ukiran kayu yang merupakan tradisi di negara ini. Ukiran kayu merupakan salah satu seni halus yang terdapat di negara kita. Pada tahun 2018, seni ukiran kayu ini telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai salah satu warisan nenek moyang yang tidak ketara di Malaysia. Oleh demikian, terdapat satu syarikat yang telah menarik perhatian kami pada hari ini, iaitu Dimensi Arena Resources atau dikenali sebagai DARE. Perusahaan ini terletak di pusat inkubator Alor Gajah Melaka. Syarikat ini menyediakan serta menawarkan kraftangan seni ukiran kayu semenjak 5 tahun yang lalu. Dan perusahaan ini dimiliki oleh seorang anak muda yang berumur 29 tahun. Minatnya yang mendalam terhadap ukiran kayu telah membuka lembaran baharu bagi industri kraftangan ini. Mari kita menelusuri kisah pemuda yang bernama Abdullah Ishak yang giat mempromosikan seni ukiran kayu hingga ke negara seberang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah bin Ishak. Saya berumur 29 tahun dan berasal daripada Kedah. Cara pendidikan saya adalah pendidikan degree dalam psikologi dan master dalam kaunseling. Jadi, dari mana datangnya idea penubuhan syarikat Dimensi Arena ini dan mengapa Encik memilih seni ukiran sebagai sumber pendapatan Encik? Pertama sekali, berkaitan dengan idea penubuhan, ini saya bagikan kepada tiga. Yang pertama, source individu yang makin berkurangan, terutamanya dari segi ataupun bidang berkaitan dengan seni craft tradisional kayu, ataupun batik ataupun rotan. Jadi, source individu yang makin berkurangan ini dah membuatkan munculnya idea penubuhan yang pertama. Okey, yang kedua, idea penubuhan yang kedua adalah untuk membantu individu terutamanya golongan pelajar setakat ini saya nampak dalam membentuk dan mempelajari soft skill ataupun untuk diorang develop soft skill baru dalam diri mereka. Dan yang ketiga, idea penubuhan yang ketiga ialah untuk memperkenal dan mengukuhkan kembali minat serta pengetahuan mereka lah, di samping untuk menambah sumber pendapatan sampingan, ataupun boleh juga bidang craft ini dijadikan sebagai sumber pendapatan utama mereka sekiranya berminat. Okey, jadi bercerita tentang sejarah, untuk maklumat awal saya bukanlah orang kaji sejarah. Jadi saya cuma tahu asas-asas ataupun basic-basic yang berkaitan dengan sejarah ukiran Melayu ni lah. Basic-basic asas. Okey, ada sejarah mengatakan bahawa ukiran Melayu ni berasal daripada Indonesia ataupun tanah Jawa ataupun Aceh, tanah rencong disebut sebutan dahulu. Jadi ada yang cakap daripada Patani, Thailand ataupun Siam. Ada yang cakap
sebelum tu Tanah Melayu ni dah lama wujud seni ukiran, terutama macam dulu kerajaan Kedah Tua, Langkah Suka semua tu. Ada yang cakap daripada Kepulauan Riau, banyak. Jadi fakta-fakta semua tu kadang-kadang bercampur baur antara satu sama lain. Jadi kita tak tahu mana satu ataupun mana dahulu yang sampai di Tanah Melayu. Ataupun mungkin Tanah Melayu sendiri dah ada sistem ukiran kayu dia yang tersendiri sebelum kedatangannya pengaruh-pengaruh luar. Macam pengaruh ukiran Jawa, pengaruh ukiran Siam, pengaruh ukiran Riau, pengaruh ukiran Minangkabau ataupun seni ukiran daripada Jawa itu sendiri. Jadi serba sedikit daripada situ lah. Tapi antara tokoh-tokoh lama yang terkenal di Malaysia seperti Wan Su, Allahyarham Wan Su, okay. Kemudian penerus anak dia sampai sekarang ni, antara tokoh-tokoh ukiran kayu Nur Haizanuddin. Lepas tu adalah beberapa lagi dia punya anak-anak buah dia yang lain yang meneruskan seni ukiran kayu ni. Jadi setakat itulah sedikit sejarah kaitan dengan. Setiap ukiran kayu pastinya mempunyai pola yang tersendiri. Baiklah Encik, selaku pengukir, boleh Encik terangkan kepada kami apakah pola ukiran yang ada dan simbolik dari setiap pola ukiran tersebut? Pertama sekali, pola ukiran terbahagi kepada beberapa. Di sini, berikut adalah jenis 3 pola yang digunakan dalam ukiran. Pola yang pertama yang dapat saya beritahu adalah pola bujang ataupun lebih dikenali sebagai pola tunggal. Yang kedua adalah pola pembidang. Dan yang ketiga adalah pola lengkap. Di mana seperti yang dapat dilihat di sini, ketiga-tiga ini adalah pola lengkap. Seterusnya adalah pola tunggal ataupun lebih dikenali sebagai pola bujang. Ukiran pada pola tunggal ataupun pola bujang lebih menekankan kepada sekuntum bunga ataupun satu bentuk flora. Kayu jati dan gantung popular dalam seni ukiran kayu. Namun, bagi syarikat Dimensi Arena, mereka lebih gemar untuk menggunakan kayu cengal, meranti, merbau, pine, getah dan juga resap. Baiklah, sekarang kita akan mengetahui pelbagai jenis kayu yang digunakan untuk seni ukiran. Kayu ini merupakan kayu pine dan yang ini merupakan kayu cengal. Kayu jeleton. Okey. Boleh Cik terang mengenai kayu ini? Ini jenis kayu pine. Jenis kayu pine dia ada banyak jenis. Ada daripada China, ada daripada Korea, ada daripada banyak daripada luar negara lah. Sebab kita kat Malaysia tak ada kayu pine.
So kebanyakan dia daripada luar negara. Jadi kayu pine dia ada grade-grade dia. Tapi kebanyakan yang sampai dekat Malaysia ni, kebanyakannya yang jenis kategori lembut. Maksudnya kalau kita kalau pakai kuku pun dia lekat bekas. Tapi berkaitan dengan pembuatan produk, semua jenis boleh. Tapi kalau boleh jenis kayu pine ni perabot ataupun barang-barang dalam rumah lah. Maksudnya dia tak terlalu kena panas ataupun hujan. So lebih tahan lah. Berikut merupakan kayu cegat. Marilah kita dengar penjelasan. Okey. Kayu cinggan dia punya kelebihan dia banyak. Salah satunya tahan lasak. Contoh macam kita buat pakai kuku pun macam susah nak ada bekas. Maksudnya bekas goresan kuku tu susah sebab dia keras, kategori kayu keras. Kalau istilah kita dia panggil kayu solid lah. Okay. Jadi dia punya kelebihan dia banyak. Macam untuk kita buat produk, macam ukiran ataupun perawang, biasanya orang dahulu dia akan gunakan jenis kayu cinggan lah sebab tahan lama, tahan lasak, tahan cuaca. Lagi satu, kayu cinggan ni makin lama dia akan jadi gelap. Warna dia akan semakin gelap makin lama. Jadi kalau macam kita tengok dekat rumah-rumah lama, kebiasaannya dia punya warna kayu tu lebih gelap walaupun pada asalnya kita cat ataupun kita finishkan kayu tu menggunakan warna yang cerah. Dia akan automatik gelap sendiri. Kayu ini merupakan kayu yang terakhir, iaitu kayu gelutung. Baiklah, mari kita dengar penjelasan Encik mengenai kayu gelutung. Okey, kayu gelutung ni biasanya permintaan dia daripada sekolah-sekolah. Sebab biasanya kelas-kelas ni ataupun kelas-kelas pendidikan seni visual lah saya cerita. Kebanyakannya menggunakan kayu ni untuk pembelajaran proses ukiran kayu. Disebabkan struktur kayu ni yang agak lembut dan mudah untuk diukir. Okey, selain daripada 3 kayu tadi, kita ada pelbagai lagi kayu yang lain, seperti cengkawang, meranti dan lain-lain lah. Okay, contohnya, contoh boleh lihat lah di sekeliling kita ada pelbagai lagi kayu-kayu yang ada di sekitar untuk kita jadikan sebagai produk ataupun untuk kita ukir untuk menepati cita rasa tempahan customer. Baiklah, demikian tadi penerangan Encik Abdullah mengenai jenis-jenis kayu. Mari kita telusuri pula cara-cara pembuatan ukiran kayu di dalam bengkel. Baiklah, sekarang kita akan memasuki bengkel untuk melihat proses pembuatan. Mari. Mari kita bersama menghayati 4 proses seterusnya dalam menghasilkan seni ukiran kayu. Proses pembuatan ukiran kayu ini dimulakan dengan melakar motif dan melukis di atas bahan. Proses melakar ini menggunakan kreativiti masing-masing dan tempahan ukiran yang dibuat. Malahan, proses ini juga mengambil masa selama 1 jam mengikut motif dan corak yang dipilih.
Seterusnya, proses pembuatan ukiran ini diteruskan lagi dengan proses memotong dengan mengikut sukatan dan mengukur kayu yang sesuai. Tambahan lagi, proses ini juga melibatkan motif dan corak yang telah dipilih sebagai ukiran. Proses ukiran juga akan diteruskan sehingga motif menjadi lebih jelas. Untuk masa adalah bergantung pada tahap kerumitan motif. Jika kita mengukir kayu, apa yang kita akan sediakan dahulu haruslah kayunya, bukan? Jika yang kita pahat itu batu, kita mestilah sediakan batu itu. Dan sudah tentu kayu atau batu yang akan kita ukir itu mestilah dipilih dan yang bersesuaian dan berkualiti supaya ukiran tersebut berkualiti apabila siap ukirannya. Proses ukiran kayu tidak lengkap sekiranya tidak menggunakan mesin gerudi. Mesin ini peranannya untuk menubuk lubang serta memotong dan membentuk bahagian lengkung pada corak kayu. Proses ini memerlukan kepakaran serta fokus yang tinggi bagi memastikan tebukan dilakukan dengan baik. Usai pemotongan penuh dilakukan, kayu sekali lagi diketuk dan dipahat dengan dua bahan utama iaitu pahat dan pisau kikir pari bagi meratakan corak yang diukir untuk hasil yang lebih bermutu dan kemas. Pada peringkat akhir atau proses penamat, bahan yang diukir mesti dikemas dan dibersihkan. Selepas itu, bahan boleh diberi cat atau warna mengikut kehendak pelanggan. Selain itu, tujuan pemberian warna cat ini adalah supaya hasilnya dapat bertahan dengan lebih lama. Mengikut warna dengan cat, bahan akan dikeringkan mengikut jumlah masa yang diperlukan mengikut produk yang dihasilkan. Baiklah, ini adalah contoh seni ukiran yang telah disiapkan oleh pengukir di sini. Bahan binaan kayu kayan bagi pembinaan rumah, istana, pembuatan perabot dan barang kegunaan harian merupakan produk yang laris yang selalu ditempah oleh para pelanggan. Apakah tempahan yang paling laris yang selalu pihak Encik dapat? Jadi antara tempahan ataupun produk yang paling laris buat masa kini, sekarang lah maksudnya, lebih kepada tempahan daripada institusi ataupun organisasi seperti masjid, madrasah, pondok, tafiz dan sebagainya lah. Jadi antara produk-produknya adalah seperti mimbar, mihrab, set meja kursi kuliah, rak Al-Quran, kemudian dari segi hiasan luaran seperti kubah masjid ataupun papan pemanis dipanggil dan sebagainya. Itu adalah antara produk yang paling laris setakat ini.
pihak Encik menerima tempahan daripada mana-mana agensi seperti agensi kerajaan dan swasta? Berkaitan tempahan daripada mana-mana agensi, yang pertama, kalau dari segi agensi kerajaan, Alhamdulillah baru ini kami berkomunikasi dengan beberapa syarikat, contohnya Legacy Syndicate, kemudian Al-Ghazi Enterprise, syarikat saya sendiri, Domestic Arena Services, bergabung untuk menyelesaikan satu tugasan ataupun satu tempahan daripada Istana Negara, iaitu membuat data negara. Jadi kalau berkaitan dengan permintaan ataupun tempahan daripada agensi swasta, memang terlalu banyak. Macam tak tahu macam agensi yang mana satu, tapi memang banyak kalau berkaitan dengan swasta, sebab kebanyakannya lebih suka untuk infra ataupun derma. Selaku golongan muda, dengan hampir 5 tahun berkecimpung dalam dunia seni ukiran kayu, apakah hasrat dan harapan Encik terhadap golongan generasi Alpha dan generasi Z terhadap seni ukiran yang ada pada hari ini? Jika itu kata hasrat dan harapan saya, yang pertama sekali, saya berharap dan hasrat saya adalah agar bidang seni ukir ini terpupuk minatnya dalam diri setiap golongan, terutama golongan pelajar ataupun golongan muda sekarang. Kerana apa? Sebab sekarang ini saya melihat dalam diri mereka sudah kurangnya minat-minat seperti ini, terutamanya dari segi ukiran kayu. Kepahat seni ukiran anak Melayu pakat disimpan lamanya karat, begitu jualah ukiran kayu. Demikianlah perjalanan seorang anak muda yang begitu arif dan kreatif dalam menghidupkan impiannya tersendiri untuk menjadi pemilik ukiran kayu. Anak muda, fikirlah secara kritis bahawa seni ukiran ini lamanya nanti akan hanyut di tenggelam zaman. Sanjungilah tradisi sendiri, tinggalkanlah tradisi negara lain. Sebab kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Semoga kita berjumpa di lain hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.